Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Perkim Studios. Saya Fidan Amir. Saya baru sahaja berjenak-jenak dalam bidang latihan dan kefasilitatoran sejak beberapa tahun lepas. Dan antara program-program yang saya sertai termasuklah menjadi ahli biro modul di dalam program-program yang dianjurkan oleh Kelab Perkim UIM sendiri. Termasuklah Super Musim Camp iaitu SMC dan juga Lembah Projek. Selalunya dalam program-program yang berbentuk latihan, selain daripada ketua jurulatih ataupun kita panggil trainer yang berada di hadapan audiens yang memainkan peranan yang sangat-sangat penting, keberadaan fasilitator juga mempunyai fungsinya yang tersendiri. Sebab fasilitator akan mempunyai masa yang lebih dan juga akan berkomunikasi dengan ahli kumpulan dengan lebih kerap. Jadi, hari ini saya nak kongsikan kepada anda semua 4 etika kefasilitatoran yang anda semua betul tahu semasa anda ingin menjadi seorang fasilitator. Jom. Etika yang pertama adalah keterbukaan. Yang dimaksudkan oleh keterbukaan di sini ialah seorang fasilitator haruslah menerima semua ahli kumpulan, tidak kiralah sesiapa sahaja mereka. Ini kerana di setiap program yang berbentuk latihan, kebiasaannya ahli kumpulan akan diberikan secara rawak kepada ahli fasilitator tersebut. Dan apa yang dimaksudkan oleh keterbukaan juga ialah fasilitator haruslah menerima ataupun memberikan peluang kepada orang lain untuk menyampaikan pendapatnya tanpa menyekat idea orang lain. Ini kerana setiap individu telah digunakan dengan ilmu dan juga pengalaman yang berbeza-beza. Etika yang kedua adalah kerjasama. Tapi sebelum menghidupkan nilai kerjasama di dalam ahli kumpulan tersebut, seorang fasilitator yang baik perlu mencari keserasian di antara fasilitator dan juga ahli kumpulan dan juga sesama ahli kumpulan tersebut. Antara cara untuk mencari keserasian adalah untuk mengawal suasana ataupun mood di dalam kumpulan tersebut. Jadi macam mana caranya? Caranya ialah anda perlu menghidupkan suasana ceria semasa sesi pertama bertemu dengan ahli kumpulan, iaitu semasa sesi ta'aruf. Etika kefasilitatoran yang ketiga ialah kerahsiaan. Perlu diingatkan bahawa program-program yang berbentuk latihan seperti ini akan menemukan kita dengan ahli-ahli kumpulan yang kita tidak kenal akan latar belakangnya. Akan ada kemungkinan mereka akan menceritakan sama ada perkara rahsia, perkara sulit ataupun perkara yang berbentuk peribadi kepada kita. Seorang fasilitator yang baik akan menjaga kerahsiaan tersebut, kecuali akan ada beberapa perkara yang membenarkan untuk seseorang fasilitator bongkarkan kerahsiaan tersebut. Contohnya, kerahsiaan yang telah diceritakan akan membawa mudarat kepada diri sendiri, iaitu self-harm ataupun memudaratkan orang lain. Kerahsiaan ini bukan sahaja perlu diterapkan dalam diri seorang fasilitator, malah perlu diingatkan di dalam kumpulan sebelum modul dijalankan. Ini kerana terdapat kemungkinan bahawa ahli-ahli kumpulan tersebut akan menceritakan rahsia-rahsia mereka semasa berada di dalam kumpulan, iaitu bukan secara peribadi. Jadi, bukan sahaja kita sahaja yang perlu menjaga kerahsiaan, malah ahli-ahli kumpulan tersebut perlu menjaganya juga. Etika kefasilitatoran yang keempat ialah adab semasa berselisih faham ataupun adabul ikhtilaf. Terdapat dua keadaan ataupun situasi yang akan berlaku semasa berselisih faham, iaitu yang pertama, informasi-informasi yang telah disampaikan oleh fasilitator semasa modul dan juga pendapat-pendapat dalam ahli kumpulan, ataupun yang kedua, ahli-ahli kumpulan berselisih pendapat semasa modul ataupun aktiviti telah dijalankan. Jadi, seorang fasilitator yang hebat haruslah bijak untuk mengendalikan konflik ini. Pada fasa ini, etika keterbukaan yang saya telah ceritakan sebentar tadi pada awal video juga mengambil tempat. Jadi itulah dia 4 etika kefasilitatoran yang saya telah kongsikan kepada anda semua. Anda boleh terapkan dan juga teruskan berlatih serta carilah pengalaman supaya kita semua dapat menjadi seorang fasilitator yang berkaliber pada masa akan datang. Good luck and all the best. #The Revival of the Ummah. Assalamualaikum. Bye-bye.